Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Dengan ibadah korban yang akan kita jalankan lebih kurang 15 atau 16 hari saja lagi. Jadi pertama sekali tuan-tuan kena maklum, apabila tuan-tuan berada dalam kuliah pada malam ni, kita kena niat betul untuk memperbetulkan. Kalau adalah ibadat korban ataupun tata cara yang kita buat sebelum ni tak kena dengan syariat, tak kena dengan kitab, maka kita cuba perbetulkan. Itu jangan kita kata ataupun kita cakap alah kita dah buat lama dah macam ni, takkan tak sah. Sebab saya cakap tu sebab adalah tempat-tempat yang macam tu. Jadi dijemput untuk ceramah pasal korban, jadi ceritalah pasal hukum makan korban. Bila dah cerita tu, tak akan kami buat dulu tak sah. Susah, baik tak payah cerita. Kan? Itu jadi masalah tu. Sebab dia macam semayang tuan-tuan semua. Bila ibadat ni, dia memang macam tu. Dia ada syarat, dia ada rukun, dia ada pantang larang. Kalau kita buat ikut kehendak kita saja, ikut kita rasa saja, itu dia tak panggil ibadat. Kan? Bila kita ibadat semayang, ada cara dia. Bila nak semayang, masuk waktu. Kan? Rukun semayang dia berapa? 13. Apa yang boleh dalam semayang, apa yang tak boleh. Kalau buat ni batal. Itu dia panggil ibadat. Ibadat macam tu. Jadi korban pun ibadat. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Itu yang pertama tuan-tuan semua. Yang kedua tuan-tuan semua, dalam ibadat korban ni, dia banyak melibatkan hukum hakam yang banyak. Terutama sekali apabila korban ni mula diserahkan kepada masjid dan surau. Pada asalnya korban ni dahulu kala dibuat oleh individu tu sendiri. Dibeli kambing atau kambing yang ada di rumah dia dah, dia sembelih, selesai masalah. Kemudian dia bagilah kambing dia dah, dia buat di rumah dia. Itu asal korban. Dan tradisi ni masih lagi dikekalkan di tempat-tempat tertentu. Contohnya di kampung-kampung, macam di Kelantan. Di Kelantan, dia orang tak buat di masjid, buat di rumah. Jadi rumah tuan lembu, mungkin orang ni dia ada lembu seekor, dia ajaklah orang-orang nak menyertai dalam lembu dia, 6 orang lagi, dia satu bahagian, 6 bahagian lagi, sembelih di rumah dia. Senang cerita, dia tak ada lah buat macam meluas macam kita buat di Lembah Kelang ni. Jadi apabila kita start buat korban ni, kita serahkan kepada masjid dan surau. Ini yang berlaku di zaman ini. Zaman dulu tak ada. Tak tahulah tuan-tuan semua di bandar ni, tapi mana dulu-dulu betul lah. Belum ada bandar ni cerita. Korban ni memang gitu, masing-masing buat. Tak ada serah ke orang. Nabi, zaman Nabi pun macam tu, Nabi buat korban Nabi sendiri. Sahabat-sahabat buat korban sahabat sendiri. Tak ada diserahkan kepada Masjid Nabawi ke buat, tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila korban ni mula diserahkan kepada surau dan masjid, maka tuan-tuan semua, dia panjang cerita dia. Bila dah ramai, kemudian bila kita tak buat sendiri, kita seorang buat, maka dia melibatkan banyak benda lah. Pertama, bila kita seorang buat, dia melibatkan hukum wakalah, wakil. Macam nikah tuan-tuan semua. Buat contoh nikah mudah faham. Kalau contoh lain dia payah faham sikit. Tuan-tuan, macam nikah, siapa yang patut nikahkan anak perempuan tu? Bapak dia. Walinya bapak dia. Tapi oleh kerana bapak ni tak nak buat, takut, bila pegang tangan pengantin tu, tangan dia sejuk lagi daripada pengantin. Terketar-ketar, aku nikah, aku menikah pula. Dia pula menikah. Maka diserah kepada tu imam. Tu
imam tu bukan wali tuan-tuan semua. Bukan dia yang nikah kan. Tapi dah jadi tradisi dah. Akhirnya tu imam kata, aku nikahkan akan dikau dengan si fulanah binti si fulan yang berwakilkan walinya kepada aku. Jadi tu imam tu wakil. Di masjid sekarang ni dia dah jadi wakil. Kita kena ingat tuan-tuan semua. Kita bukannya milik korban tadi, kita hanya wakil saja. Ahli jatuh kuasa ni wakil saja. Jadi kena fahamlah. Itu dia punya hukum tu agak rumit sikit. Okey, baik. Jadi masalah yang pertama, masalah hukum korban ni. Korban ni hukum dia yang pertama, dia panggil sunat ain. Sunat pada tiap-tiap individu. Dan juga sunat kifayah. Sunat ain dan sunat kifayah. Sunat ain maknanya individu sunat buat, setiap orang sunat buat korban. Tapi yang kedua, dia juga sunat kifayah. Maksudnya kalau dalam satu keluarga, satu nafkah, dia panggil satu nafkah. Siapa yang jaga nafkah? Bapak kan? Atau duduk bawah nafkah dia tu tadi. Bila bapak tu buat dah korban, yang lain apa jadi? Ni tuan-tuan faham macam mana? Amal pada faham silap ni. Yang lain yang duduk di bawah dia tu, dia sebab apa? Tak dituntut lagi. Salah macam tu. Ramai orang sebut macam tu. Yang lain dah tak dituntut lagi. Mana ada tak dituntut? Kan tadi dah sebut sunnah ain, sunat ke atas tiap-tiap individu. Sunat kifayah maksudnya kalau orang lain tu tak buat, makruh tu tak kena ke orang lain. Jadi dalam satu rumah tu ada anak, ada isteri. Bapa dah buat, jadi anak isteri tu tak makruh, tapi pahala tak dapat. Kena faham tu. Dia tu tak apa, saya tak korban pun saya dapat pahala lah. Pasal apa? Suami saya dah buat. Mana dapat pahala? Suami dia lah dapat pahalanya. Apa tu dia kata sunat kifayah? Sunat kifayah maksudnya makruh. Kalau fardu kifayah lawan dia dosa. Sunat kifayah lawan dia makruh. Makruh tu tak kena dah pada orang lain. Kalau fardu kifayah, kalau satu kampung tu tak buat korban, tak buat korban, satu kampung tu tak uruskan jenazah, tak sembahyang jenazah, kan fardu kifayah. Apa jadi satu kampung tu? Dosa semua. Kalau seorang je sembahyang jenazah, apa jadi? Yang lain tak berdosa, tapi yang lain dapat pahala tak sembahyang jenazah tu? Saya dapat agak pahala sembahyang jenazah. Tak pergi sembahyang pun dapat. Fardu kifayah kan kata dia. Orang lain sembahyang, kita tak payah. Tak dapat tuan-tuan semua. Tuan-tuan duduk relax kat rumah tengok TV, orang lain sembahyang jenazah, tuan-tuan mendapat juga. Apa kebarang macam tu? Yang tuan-tuan tu tak sembahyang jenazah tu cuma tak berdosa je, itu je. Jadi sunat kifayah tu macam tu. Jadi ada orang yang dia faham macam tu, tak payah dah kita buat satu rumah cukup dah. Tak tahulah daripada mana. Kalau mazhab Syafi'i bukan macam tu. Siapa yang buat, dialah dapat pahala. Jadi kalau dalam keluarga tu ada isteri, ada suami, dua-dua buat, dua-dua dapat pahala. Kalau suami saja buat, suami je dapat pahala. Makruh tak kena daripada isteri, pada anak-anak ada bawah. Anak-anak tak apalah, tak balik kan isteri tadi. Macam tu maksudnya. Jadi buat semualah, baru dapat pahala. Eloknya buat seko, komplit tu. Kalau buat satu bahagian nak cukup seko 7 tahun baru cukup seko. Satu bahagian 7 bahagian baru seko. Kalau buat kambing dah dapat seko dah. Macam tu. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan semua, dia tidak akan jadi wajib melainkan dengan yang pertama dengan nazar. Kalau nazar dia jadi wajib korban. Contoh, dia kata macam ni, saya bernazar, dia kena keluar kat mulut. Kalau dalam hati saja tak jadi. Niat dalam hati, kalau anak-anak lulus periksa tahun ni nak korban tahun ni, nak korban wajib, tapi tak sebut di mulut, niat je dalam hati. Nazar tak jadi kalau niat dalam hati. Nazar mesti keluar di mulut.
Dia kata kat mulut begini, aku menazar tahun ni aku nak korban. Jadi wajib korban tadi. Mesti dia korban tahun ni. Ataupun kalau anak aku lulus periksa, tadi nazar terus, ini nazar ta'liq. Kalau ada kalau anak aku lulus, kalau anak aku menikah tahun ni, aku nak korban seekor lembu. Seekor terus. Maka kena korban. Ataupun yang kedua, dia akan jadi wajib dengan ja'lun, dia panggil jadikan. Kita jadikan binatang tu sebagai korban. Ini banyak orang kampung. Dia lagi kambing. Orang bertanya, kambing apa tu? Kambing korban lah ni. Wajib korban kambing tu. Ini banyak orang kampung tak tahu tu. Dia tarik kambing. Orang tanya, kambing tu nak buat apa? Nak buat korban. Jadi dia jadikan kambing tu sebagai korban dah. Jadi kambing tu dah kena wajib. Pada hari raya dan hari tasyrik kena sembelih. Sebab dia cakap nak jadikan korban. Jadi wajib dengan sebab dua. Satu nazar, satu lagi dengan menjadikan benda itu sebagai korban. Jadi tak nak jadi wajib, kenapa? Walaupun kurang. Tak nak jadi wajib, kena buh di belakang, insya-Allah. Nak buat korban, insya-Allah. Bu insya-Allah tak jadi wajib dah. Besar kalimah insya-Allah. Jadi orang tanya, kambing apa tu? Syaratnya kambing kita lah. Kalau kita heret kambing orang, tak jadi. Heret kambing. Kambing nak apa tu? Nak buat korban. Tak jadi. Kambing orang lain nak buat korban macam mana? Kambing yang kita punya dah. Kalau sebut macam tu, jadi wajib korban tadi. Kalau sebut saya nak jual untuk orang buat korban, itu tak ada wajib. Atau buh di belakang tu, insya-Allah pun tak ada wajib. Selesai masalah di situ. Kemudian masalah yang seterusnya, apabila tuan-tuan nak buat korban, binatang yang tuan-tuan boleh buat korban ni, pertamanya unta. Unta tak ada dalam Malaysia ni. Yang kedua lembu atau kerbau. Sebab kerbau tu spesies lembu, boleh. Yang ketiga kambing atau biri-biri. Jadi 3 jenis binatang ni saya boleh dibuat korban. Unta, lembu atau kerbau, dan yang ketiga kambing ataupun biri-biri. 3 jenis ni ataupun 5 jenis ni boleh buat korban berlaku. Tapi kena syaratnya cukup umur. Syaratnya cukup umur. Jadi umur untanya 5 tahun. Umur lembu dan kambing termasuklah dengan kerbau 2 tahun. Kena tanya tu orang jual kerbau tu, orang jual lembu tu, berapa umur lembu ni? Tanya dia. Dia kata baru setahun. Lagi 4 bulan cukup. 2 tahun tak boleh buat korban. Kita nak buat 15 hari lagi. Tuan-tuan beli macam tu, korban tak sah. Tak sah. Habis tu lembu jadi apa? Lembu tu jadi lembu sembelihan biasa. Dia lain tuan-tuan semua. Sembelihan biasa lain. Korban pahala dia lain. Dia tak sama. Jadi tuan-tuan yang menguruskan korban, pergi cek betul-betul. Orang menjual ni hari ni tak boleh kira tuan-tuan semua. Ada boleh kira, ada tak boleh kira. Kan? Kadang-kadang ada yang jenis kelentong pun ada. Omong lembu tu. Alah, orang buat umrah haji pun kena kelentong banyak tuan-tuan semua. Kan? Sampai kat KLIA tak boleh terbang. Tu kat situ. Ni cerita betul tuan-tuan semua. Kawan saya, kakak dia. Lalah tuan-tuan semua malu, duduk kat sini, sewa hotel. Bukan sewa hotel, duduk rumah saudara. Gitulah lebih kurang. Boleh 2 minggu. Beli kurma kat Masjid India, bawa balik kat Kelantan. Kita tahulah terbongkar atau tak terbongkar. Tak terbang apa sudah tuan-tuan semua. Dia masuk package hak murah, 3,500. 3,500.
Baki lagi dibayar oleh orang kaya. Gitulah syarikat tu bagi tahu. Tu semua. Siapa kaya mana nak bayar banyak-banyak. Kan, puluh-puluh juta, ratus-ratus orang. Tak boleh terbang. Jadi antara cara kita nak, kalau biri-biri umur setahun boleh. Biri-biri umur setahun boleh. Jadi dengan syarat biri-biri setahun ataupun bersalin gigi. Lepas umur 6 bulan dia bersalin gigi boleh. Biri-biri dia senang sikit. Setahun atau bersalin gigi sebelum daripada itu, dengan syarat bersalin gigi selepas umur 6 bulan. Jadi kita, kalau kita tak tahu umur, kita gecek gigi. Gigi pun kena pandai. Saya pun tak pandai. Tanya orang pandai lembu. Dia bersalin gigi hak mana? Lembu pun bersalin gigi banyak kali. Nampak kecil belakang gigi tu, tuan-tuan semua tak sambil ya. Dia mesti besar. Saling gigi kapak. Nah, tengok gigi kecil belakang. Macam mana kecil belakang? Kalau besar belakang tu, mungkin dia dah salin semua. Dah tua dah. Mungkin umur dah 4 tahun ke. Kan? Dia 2 tahun syarat. Kalau tuan dia kata 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ni mesti gigi ni ada kecil sikit, ada besar kecil. Macam tu. Jadi gigi kapak tu tercabut. Tengok. Itu cukup umur lah. Tanya orang pakar apa tu lah. Orang alim bak kelembuan. Kemudian tuan-tuan semua, kita tak payah cerita panjang lah bab hukum. Itu umur tuan-tuan semua. Kita nak cerita proses hak banyak dibuat di surau-surau dan masjid di Malaysia ni. Nak cerita hukum apa benda umur dan sebagainya, tuan-tuan semua, itu boleh tengok dalam kitab. Cuma kita nak cerita flow. Banyak orang masjid dan surau ni tersilap dalam flow dia. Yang pertama, tuan-tuan semua, tuan-tuan buka iklan. Tuan-tuan buka iklan dulu. Berapa harga korban lembu, tuan-tuan semua, yang tuan-tuan nak uruskan di surau. Okey, tak apa. Datanglah si fulan ni, ahli jemaah, nak buatlah korbannya. Maka tuan-tuan semua, macam mana nak buat korban? Dia nak minta masjid ataupun surau uruskan korban untuknya. Jadi kita adalah wakil. Maka di situ kena berlaku akad wakalah. Pertama sekali, kita kena belikan binatang korban untuk dia. Sebab dia tak ada binatang lagi. Dia nak korban, kena ada binatang. Tak ada korban, mana boleh nak korban apa? Belikan dulu binatang untuk dia. Jadi siapa pergi beli? Kita pergi beli. Kita nak pergi beli untuk orang tu, kena ada wakil. Jadi dia pun kena wakil dekat kita. Saya mewakilkan AJK Korban Surau Al-Abrar untuk membeli lembu korban untuk saya. Satu. Okey, boleh tu. Kalau dia tak wakil, tu pergi beli, mana boleh beli? Beli lembu orang tak wakil. Tuan-tuan beli lembu tu siapa? Macam nikah, tuan-tuan semua. Tuan-tuan menikahkan anak orang tanpa bapak dia wakilkan kat tuan-tuan semua. Sampai bapak dia, Tok Imam cakap, dah, sudah dah. Sah dah nikah tu. Saya dah kahwin dah budak 2 orang ni. Imam, saya belum wakil lagi wali. Tak apa, sah tu. Ketuk kepala Tok Imam tu. Tak faham dia. Jadi kita kena dulu menerima wakil. Jadi tuan-tuan kena siapkan sendiri. Siapkan satu kertas, tulis di situ wakil yang pertama. Wakil membeli. Okey, tuan-tuan ada kebenaran untuk membeli kepada orang ni. Satu bab. Tuan-tuan pergi beli. Belilah berapa ekor, tuan-tuan semua dah, berapa orang dah wakil dengan tuan-tuan semua. Okey, selesai tu. Bila tuan-tuan balik lembu nanti, tuan-tuan nak kena buat apa lagi? Lepas lembu ada kat depan kita, nak kena sembelih Nak kena sembelih. Boleh tak kita sembelih lembu orang? Lembu abang Azizi duduk bela kat rumah dia, tepi pagar dia, kita pergi ambil pisau sembelih. Sap sembelih. Lepas sembelih kita pun ucap terima kasih kat dia. Terima kasih
Bila masa aku suruh sembelih dulu? Tak ada suruh. Tak boleh sembelih lembu orang. Maka kita nak sembelih lembu orang. AJK yang dilantik oleh surau, penyembelih tadi, dia nak sembelih lembu orang ni, peserta ni, hak berapa orang wakil tadi, dia mesti dapat kebenaran daripada peserta. Sebab lembu peserta. Kena adalah pula wakil yang kedua. Maka kena apa? Dan saya wakilkan, kena ada lafaz macam tu kepada yang menguruskan surau, yang menguruskan korban. Siapa menguruskan korban, kena akad macam tu. Macam tuan-tuan nak menikah kan, pegang tangan Tok Imam tu, saya wakilkan pada Tok Imam untuk nikahkan anak saya, wali tu. Betul tak? Betul tak? Macam tak nak menikah. Jadi sama, peserta tu pegang tangan, tak pegang tak apa. Tapi orang Melayu kita ni, dia rasa tak sedap, tak pegang. Saya wakilkan kepada pengurusan AJK surau, AJK pengurusan korban surau Al-Abrar, untuk menyembelih binatang korban saya. Dua. Wakil kedua. Yang ketiga, tuan-tuan semua, ibadah korban ni dia kena ada niat. Sebab ibadat ada niat. Innamal a'malu bin niyat. Siapa yang kena niat? Tuan-tuan, siapa niat? Peserta lah. Sebab dia yang berkorban. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan lah niat. Takkan saya niat pula tuan-tuan semayang? Kan? Niat dah tadi. Saya tak reti lah niat Ustaz. Ustaz tolong niat boleh tak? Saya semayang boleh, niat tak reti. Lagu mana pula? Jadi tuan-tuan lah boleh apa pula niat. Tetapi oleh kerana korban ni dia bukan ibadat badaniah, ibadat harta, kita boleh wakilkan niat pada orang lain. Tapi kalau semayang dia tak boleh, pasal ibadat badan. Jadi tuan dia tak ada, tuan dia jauh. Macam tuan-tuan korban kat luar negara kan. Jadi tuan-tuan tak ada, setengah tuan dia tak datang balik kampung. Tak apalah, saya bagi satu bahagian ni ke surau, tapi saya nak balik kampung. Maka kena ada nombor 3, wakil untuk niat. Saya wakilkan kepada ahli jawatan kuasa korban surau untuk niatkan korban saya. Baru AJK tu boleh niat. Niat tu bila tuan-tuan semua? Niat boleh beberapa cara. Pertama, masa sembelih. Boleh. Ataupun masa sebelum sembelih pun boleh. Tak ada masalah, boleh. Ataupun masa dah tahu dah, ini binatang siapa, kita dah niat dah. Inilah lembu korban si fulan bin si fulan, niat dah. Masa sembelih pun tak payah. Dah tahu dah, ini tentu lembu siapa-siapa. 3. Lepas sembelih, tuan-tuan semua, lepas sembelih kena buat apa? Lapar tak apalah, tak wakil pun. Lepas lapar semua, siap daging apa semua, nak kena buat apa tuan-tuan? Nak kena buat apa? Nak kena bahagi. Lembu ni lembu kita ke lembu orang? Lembu siapa ni sekarang? Lembu siapa tuan-tuan? Masalah lembu peserta, bukan lembu AJK surau. Nak faham tu? Kita wakil saja. Kita kena faham tu, nak set dalam kepala. Lembu ni lembu siapa? Lembu peserta. Sekarang ni boleh tak kita bagi ke orang, barang orang? Kita pergi masuk rumah orang, ambil, sila macam Abdul Wahab, Abdul Wahab, dia ketuk panggil, suruh ambil semua barang pak mentua dia kan, licin kepala macam kepala bapak mentua dia. Tak tengok cerita Abdul Wahab? Abdul Wahab. Tuan-tuan tak tengok Piramli Saya Piramli ni siapa hafal, dia ulang sama cerita tu, minat betul. Jadi tuan-tuan semua, tak boleh kita bagi barang orang melainkan dengan kebenaran daripada tuannya. Tak boleh tuan-tuan semua nak bagi sesuatu barang milik orang melainkan tuan dia tu kata, saya bagi kebenaran, saya wakil ke awak untuk bagi barang saya ni kepada si fulan. Maka kena ada yang keempat. Saya wakilkan juga ahli jawatan kuasa korban surau Al-Abrar untuk mengagihkan daging korban saya. Barulah komplit
AJK surau boleh buat semua. Kalau tak cukup satu daripada 4 ni, hak diamanahkan, hak diwakilkan saja boleh buat. Kalau dia kata saya wakilkan beli dan sembelih, 2 tu boleh buat. Niat tak boleh. Kena panggil dia. Ataupun telefon dia boleh. Ni tak wakil niat ni. Tolong wakil sekarang kat telefon. Boleh. Ada ulama kata boleh kat telefon. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i yang syadid tu, tak boleh telefon. Tetap orang yang bercakap tu orang menipu, tiru suara. Dia kena tengok depan-depan. Tapi ada ulama kata okey lah, kalau dia yakini itu memang suara dia, okey. Kalau dia tak wakil niat, tetap tak boleh nak niat. Tak boleh nak sembelih lagi tu, tak niat. Kalau dah mati binatang korban tu, nak sembelih macam mana? Nak sembelih, nak niat macam mana? Dia sebelum dia mati, dia boleh niat. Dah mati baru pergi niat. Inilah binatang korban saya. Mana boleh. Kena jelas tu. Jadi tuan-tuan semua ingat, 4 benda ini sekurang-kurangnya kena ada di dalam mana? Di dalam surat kalau tuan-tuan buat kertas. Dan orang tu bila dia nak bagi duit kat tuan-tuan semua, tuan-tuan dia kena sebut benda ni. Kena wakilkan kepada kita. Sebut 1, 2, 3, 4 ni. Baru tuan-tuan boleh buat macam sekarang buat. Kalau tak cukup 4 ni, Masya Allah, banyak musurau dan sebagainya, dia tak buat. Dia tak ada peserta wakil kepada AJK. Lalu AJK itu buat main macam memerintah harta orang lah. Duk rentah, kata orang Kelantan, rentah harta orang. Harta peserta kita pergi rentah. Okey, baik, selesai satu buat. Kemudian selepas daripada itu, kita kena tengok pula tuan-tuan semua pembahagian daging korban. Ini kita cerita flu yang kita biasa buat di surau. Daging korban tuan-tuan semua, dalam kalau kita sembelih kambing tak apa, biri-biri tak apa, dia tak perlu bagi 7. Tapi bila kita sembelih lembu, kerbau dan unta, biasanya kongsi 7 orang. Maka kongsi 7 orang diibarat tanah sekeping kongsi 7 orang. Kita nak bagi ataupun nak jual tanah kita, boleh tak? Contoh saya sekarang ni kongsi dengan cikgu tanah sekeping, beli sekeping. Ada satu tanah cantik, duit tak cukup, kita kongsi 2, cikgu beli tanah, boleh lah kata 50 ribu, 100 ribu beli. Sekarang ni saya nak jual tanah saya, mana bahagian tanah saya nak jual? Tanah kongsi sekeping, nak jual situ ke, bahagian tu ke, bahagian sini ke, situ ke? Orang yang beli tu dia nak bagaimana dia nak kenal? Boleh tak tuan semua? Tak boleh. Lalu nak kena buat macam mana benda kongsi tadi? Kena bahagi dulu. Kena bahagi. Jadi seekor lembu ni dia kongsi berapa orang? 7 orang ada di situ. Jadi kita nak bagi untuk peserta nombor 1 bahagian dia, nak bagi untuk peserta nombor 2 bahagian dia, kena bahagi 7 dululah. Benar? Tak boleh. Jangan campur lembu 1, lembu 2, lembu 3, jangan campur. Kenapa tak boleh campur? Nanti saya akan sebutkan ni. Kena asing tu. Ni lembu 1, ni lembu 2, lembu 3, lembu 4. Kalau campur tuan-tuan semua, tak tahu hak mana satu dah lembu sebulan ni. Mana satu ni pohon siapa ni? Ni daging siapa? Tak boleh. Bila dah selesai 1 ekor sini, tuan-tuan semua, bagi 7. Dia panggil kismah. Dalam bahasa Arab dia panggil kismah, pembahagian benda yang berkongsi. Bila dah bagi 7, kalau tuan dia ada, kalau di Kelantan, ada orang Kelantan sini ya, abang orang Kelantan. Jadi kalau di Kelantan, dia lepas korban tadi dia bagi 7 tompok. 7 tompok. Tuan dia setuju, 7 orang peserta setuju belakang, setuju. Ambil. Lepas tu tuan dia sendirilah urus nak bagi kat siapa. Itu sistem di Kelantan, pasal buat sendiri. Kita di sini kita dah serah pada surau semua. Jadi dah bagi 7 tadi, maka tuan-tuan semua, AJK surau lah pula menguruskan bahagian yang wajib disedekah di atas tiap tompok. Ni peserta 1 tompok, ni peserta 2 tompok, ni peserta 3, ni 4 sampai 7.
Kena ambil sebahagian tu untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi kalau longgok semua, tuan-tuan semua, ambil cabut-cabut bagi kat fakir miskin. Hak diambil tu mungkin tak kena bahagian kita. Pasal dah longgok semua. Entah-entah lembu 1 semua sampai ke fakir miskin. Hak lembu 3, 4, 5 sampai kepada orang hak tak fakir miskin. Hak tak fakir miskin tu tak wajib bagi. Itu sunat je. Wajib bagi kepada fakir miskin. Kalau tak bagi pada fakir miskin, kena ganti bagi lain. Itu wajib. Itu korban sunat ni. Cerita korban sunat. Bukan korban nazar lagi. Jadi kalau kita dah longgok semua, cabut-cabut, mungkin di lembu 1 semua hak bagi kat fakir miskin. Hak lembu 2, 3, 4 tu tak ada pun bagi kat fakir miskin. Maknanya lembu 2, 3, 4, 5 tu tak sah korban. Kena ganti, tak sah lagi. Kena beli daging lain, kena bagi. Tapi kita nak tahu kat mana, pasal dah campur. Sebab tu tak boleh campur. Boleh tuan-tuan semua? Kenapa tak boleh campur? Tu. Kalau orang tanya, pasal apa tak boleh campur? Sebab dalam bahagian korban ini ada bahagian yang wajib diberi kepada fakir miskin. Setiap peserta tu bahagian dia. Serta ni bahagian dia daripada bahagian dia, bukan lembu seekor, daripada bahagian dia. Sebab 7 bahagian tu diibarat seperti 7 ekor kambing. Jadi daripada seekor kambing dia, sikit bagi kat fakir miskin sebahagian. Seekor kambing bagi sikit. Kalau kambing dah tak ada masalah, dia tak payah bagi 7. Boleh tuan-tuan? Ada cara lebih senang lagi tau. Susah lah nak bagi 7 tompok ni. Orang pekerja tak ada. Ada satu lagi cara lagi senang. Bila tuan-tuan ambil lembu 1, sembelih lembu 1, lapar-lapar semua, tuan potong 1 pohon. Pergi letak setempat. Tulis situ lembu 1. Okey. Lembu 2, potong pohon sebelah. Pergi letak setempat. Jangan campur dengan lembu lain. Tempat ni je. Tempat hak nak bagi kat fakir miskin. Bahagian fakir miskin. Lembu 2, tulis nombor 2. Boleh? Potong habis lembu 3, potong sepohon, tak situ lembu 3. Kata 3 ekor, sudahlah. Banyak nak sebut 1, 2, 3. Letih je. Jadi tuan-tuan semua, hak ni untuk fakir miskin je. Maka di pohon 1 ni kena buat 7 pack. Untuk mewakili peserta 7 orang. Hak wajib bagi kat orang fakir miskin. Kita pun potong jadi 7 pack. Hak lembu 2 pun sama, potong jadi 7 pack. Hak lembu 3 pun sama, potong 7 pack. Boleh tulis kat situ ataupun plastik kalai. Ini fakir miskin saja. Jadi kita dah namakan fakir miskin dalam kampung kita ni. Hak ni bagi fakir miskin. Okey, selesai. Hak lain tu nak campur pun tak apa. Walaupun tidaklah afdal campur, nak campur pun tak apa. Sebab apa? Sebab apa saya kata tidak afdal? Kan peserta akan dapat daging korban apa ni? Dia dapat daging siapa? Hak dia ke siapa dapat? Tak tahu siapa. Lepas tu tak afdal, tapi tak apalah sebab bukan wajib pun kita ambil daging korban tu. Cuma sunat kita ambil daging korban kita untuk ambil berkat. Macam Nabi sekurang-kurangnya daging korban kita ambil tu hati sekurang-kurangnya kan. Tapi tak apalah, benda itu tak adalah kata jadi wajib. Tapi elok, kalau nak jadi eloknya bagi 7 buat 7 tompok tadi. Ini bahagian saya ni. Ini korban saya ni. Bila dah selesai bagi tompok, setuju semua, jadi milik dia lah. Tapi kalau agak susah lah sikit situ kan. Nak kena tompok-tompok, kalau kita 5 ekor lembu 35 tompok semua. Pekerja pula tak ada. Zaman sekarang ni peserta pun mari duduk kat tepi ya banyak kadang-kadang. Bukan surau ni surau tempat lain. Kan duduk kat tepi. Lembu saya mana Ustaz? Lembu mana? Siap lah lembu saya Ustaz. Kadang-kadang kalau naik angin tu dia keluar buka-buka angkat mulut tu. Kan? Sebab dia mari duduk kita relax. Ni lembu saya. Oh gemuk ke? Saya nak yang tu Ustaz, bahagian-bahagian tu
Ini naik angin dia keluar parang tunjuk atas muka. Kau kena ni. Dia tu semua pekerja kan. Orang yang datang tu semua menolong belaka. Itu dia punya flow. Cara dia kalau nak urus di surau. Kalau tak buat macam tu, Masya Allah, korban tu tak jadilah. Tak sah. Banyak pun tak apa. Yang wajibnya bagi daging. Tulang tak wajib. Wajib bagi kat fakir miskin daging. Tulang, perut, kulit tak boleh, tak sah. Kalau kita kata kita macam ni lah tahun ni kan, fakir miskin ni dia orang bukan makan sangat daging-daging ya. Kita pakat bagi perut lah. Dia potong perut, semua fakir miskin semua perut lah ke. Daging dapat kat orang lain. Tak boleh, tak sah. Wajib bagi kepada fakir miskin daging. Tak kisahlah batang pinang ke, batang kelapa ke, harimau menangis ke, boleh berlaku. Satu pohon elok. Boleh bagi 7 dah. Jadi tuan-tuan fikirlah cara mana yang senang. Cuma cara paling afdal bagi 7 tumpuk. Sebab apa? Sebab peserta itu mendapat daging korban tu bahagian dia. Kalau dilonggok belaka orang lain, yang peserta tu dapat tak tahu siapa punya. Kan? Tata dia dapat lembu 1, dia nama dia kat lembu 4. Tapi dia dah tak tahu, dah campur semua. Dia balik ke rumah. Tapi tak apalah, itu tidaklah kata jadi wajib. Hak wajib tu tadi. Ya. Fakir miskin ni maksud dia orang yang layak menerima zakat. Fakir miskin siapa asnah zakat? Baik, katalah tak ada tak ramai fakir miskin. Jadi kita nak tentukan fakir miskin tu macam mana tuan-tuan semua? Payah pula tu dah. Nak kadang-kadang kita pun tak tahu dia fakir ke tak, miskin ke tak. Dia fakir ni payah nak jumpa lah. Miskin tu macam mana? Miskin tu ada tinggi sikit. Maksudnya orang yang hidup dia tak apa nak cukup. Dia tak boleh ukur rumah dia ada astro ke, rumah dia ada kereta tak. Hidup dia tak cukup. Contoh dia ada 5 orang anak, dia, isteri dia 7 semua. Keperluan dia untuk 7 orang keluarga dia ni, dia perlukan sebanyak RM3,000 sebulan. Tapi gaji kalau ikut orang biasa, maknanya orang biasa makan nasi RM7 sekali apa semua ni, campur dia kebiasaannya dengan makan tu, bajet dia sepatutnya dia kena dapatnya RM3,000 sebulan. Tapi dia gaji dia RM2,000, maka dia makan dalam keadaan orang Kelantan panggil bertengak. Apa sini nak terjemah tengak ni? Catu lah kot jimat lah, berjimat. Tapi boleh hidup. Tapi maknanya patut budak ni dengan belanja dia hidup semasa ni, campur semua ni RM3,000. Macam tu. Faham tak? Tapi dia punya gajinya RM2,500. Hidup boleh makan, tapi tak macam orang ramai lah. Dia miskin lah tu. Itu miskin lah. B40 boleh jadi Allah. Tapi kalau kitab tu sebut kita, dia tak ada kata mesti tak ada apa kat rumah. Tak. Kereta keperluan sekarang ni. Tak ada kereta macam mana nak bergerak. Cuma janganlah kereta sampai kereta Mercedes mata belalang. Kan tak? Ya. Dia tak boleh. Sebelum kita nak buat korban tu, kita kena wujudkan dulu AJK korban. Siapa yang hanya boleh menerima wakil? AJK tu je. Kalau orang luar tak boleh. Contoh saya
terima korban untuk orang surah Al-Abrar. Mana boleh? Ustaz, saya wakilkan Ustaz untuk uruskan korban saya di surah Al-Abrar. Saya bukan rezeki surah Al-Abrar, saya pun terima wakil. Saya terima kasih ya. Macam mana pula? Saya pula nak kena wakil kat tuan-tuan semua. Dia dalam mazhab Syafi'i, wakil ke atas wakil tak boleh. Walaupun ada ulama yang kata boleh. Jadi yang komiti tu saja yang boleh menerima. Dan yang lebih elok lagi, tuan-tuan semua seorang je. Kalau kita kata contoh kita buat 3 ekor je atau 4 ekor, tak banyak kan? Seorang je urus. Senang. Memang tentu dah. Ni wakil, orang ni lah yang pergi beli, orang ni lah yang action pada hari kejadian. Dialah yang akan niat, dialah yang akan mengetuai program korban tu. Bila orang nak sembelih, dia duduk kat sebelah. Inilah korban sunat si fulan bin si fulan bin si fulan, dia niat. Pasal dia seorang je menerima wakil yang 4 tadi. Senang cerita. Lagi senang, lagi cantiknya seorang je. Jadi orang yang dapat 4 wakil tadi, dia lah action. Pergi beli pun dia akad jual beli. Akad jual beli. Tuan-tuan kalau beli lembu, kena ada akad jual beli. Beli lembu, saya jual. Kena buat macam tu. Baru jadi sah lembu tu tadi. Pergi akad jual beli dengan tu. Lepas tu sampai lembu. Bila sampai lembu, hari kejadian nak sembelih, kita juga wakilkan kepada tukang sembelih tu. Kita hak seorang tu tadi, hak menerima wakil semua peserta. Kalau 3 ekor lembu, 7 orang, 7 kali 3 21 orang. Jadi lembu ni saya wakilkan pada cik ataupun ustaz untuk sembelihkan lembu ni. Sebab tukang sembelih tu dia tak menerima wakil pada hari itu. Kan? Yang menerima wakil, kata contoh Abang Azizi kan, dia terima wakil. Jadi nak sembelih, dia wakil pula. Itulah. Kalau ada risiko macam tu, buatlah wakil kepada ahli jawatan kuasa. Cuma ahli jawatan kuasa ni kena bentuk dulu ahli jawatan kuasa sebelum kita iklan ni. Ahli jawatan kuasa korban, boleh. Kalau dia bukan ahli jawatan kuasa korban, tak boleh. Orang luar kan, macam cikgu, dia bukan ahli jawatan kuasa, dia menerima wakil, tak boleh. Dia orang yang berhak tadi saja boleh menerima wakil. Kalau dia terima wakil, dia kena pergi beli lembu. So orang ada wakil dia, macam tentang wakil kau tu imam nikah kan. Lepas tu orang lain pergi menikah, tak boleh. Tok imam tu kena nikah. Saya wakilkan tok imam nikah dengan anak saya. Lepas tu hari kejadian tok imam tu sakit perut. Jadi tok imam nombor 2 menikah, terus pergi dia menikah. Tok imam nombor 1 tak wakilkan lagi kat dia, ataupun bapak dengan ni tak wakilkan dia. Saya nikah lah. Tak apalah, saya pun tok imam juga, kata dia. Memanglah tok imam juga, tapi dia tak menerima wakil. Boleh nampak dia punya gambaran wakil tu. Okey. Ada soalan lain? Korban untuk orang yang mati dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh, melainkan dia wasiat sebelum dia mati. Dia kata, kalau aku mati nanti buat korban dengan harta pusaka aku. Harta pusaka dia lah, tapi dia tak sebut tahun berapa. Kita buatlah korban. Dia kata buat korban dengan harta pusakaku. Jadi katalah dia sebut 2 tahun. Okey, 2 tahun. Kita pun cek harta pusaka dia ada berapa. Dia mati, tinggalnya duit 9,000. Wasiat boleh sampai had mana? Ada duit 10,000 kata. Wasiat ni lulus sampai berapa? 1/3. 1/3 harta. Jadi tolaklah pengurusan jenazah apa semua 1,000, tinggal 9,000 lagi. Jadi lembu seekor 3,000. Boleh setakat 1 tahun ya boleh, tahun depan tak boleh lah. Pasal dia wasiat. Wasiat ni sampai 1/3 harta je. Bukan bermakna bila wasiat kena buat tiap-tiap tahun tak. Sampai bila nak habis tu? Habis dah satu generasi. Generasi lain buat pula. Buat siapa ni? Korban yang moyang saya punya dulu dia pesan.
Dia kena buat tiap-tiap. Dah, korban buat dengan duit pusaka tu lah, bukan duit kita. Jadi dalam had mana? Had 1/3 harta. Tapi kalau dia mati, dia tak wasiat, tak boleh. Sebab kita nak buat korban untuk orang lain, oleh kerana korban ni ada niat, dia kena ada wakil. Macam tadi kes wakil. Jadi kalau dia pesan tu, makna dia wakil lah kat kita dah. Sebelum dia mati, dia dah wakil kat kita. Bolehlah kita buat korban untuk dia. Tapi kalau dia tak ada wakil, dia tak ada pesan, tak ada wasiat. Wasiat tu macam wakil lah. Kita nak buat korban untuk dia, tak boleh, pasal tak ada wakil. Macam tadi lah, orang tak wakilkan kita begini, tak boleh. Betul kena minta wakil dengan dia lah, dia dah mati. Betul nak minta wakil kat mana? Kat kubur dia. Mak, saya nak buat korban ni untuk mak ni, boleh? Boleh, kata dia. Dia jawab daripada kubur, boleh. Lari balik kita. Jadi korban untuk orang mati, mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh. Pasal tak boleh nak niat. Sebab Tuhan dia tak bagi keizinan kat kita. Habis tu saya nak buat juga macam mana? Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan buah nama tuan-tuan semua. Korban atas nama tuan-tuan. Habis selesai korban, tuan-tuan hadiahkan pahala korban tu ke arwah. Macam tuan-tuan buat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis baca doa. Tuan-tuan baca doa apa? Ada yang lepas tahlil baca doa makan pada Allahumma barik lana. Man boleh lepas tahlil baca doa hadiah kepada mayat lah dulu. Bacaan tahlil tadi, Allahumma ja'al sawaba ma qara'na, ya Allah jadikanlah pahala bacaan kami hadiyatan wasilah, hadiah yang sampai, wa barakatan syamilah, berkat yang meliputi, wa sadaqatan mutaqabbalah, dan sedekah yang diterima, ila ruhi, kepada ruh siapa? Tu kan dia baca doa tahlil tu. Sebab tahlil tu dia ada pahala, hadiah pahala tu. Korban ni ada pahala, hadiah pahala tu kat si mati boleh. Tapi korban atas nama si mati tak boleh. Dia beza sikit boleh. Amin, banyak duit betul lah. Boleh, tak ada masalah. Nabi SAW korban 100 ekor. 100 ekor. Tuan-tuan macam mana malu kita kat Rasulullah. Nabi korban 100 ekor. Nabi sembelih dengan tangan baginda naik sendiri dengan 63 ekor. Kuat Nabi ni. Unta tu Nabi sembelih 63 ekor dengan tangan dia sendiri. Sup semua. Lepas tu lebih lagi menantu dia Sayyidina Ali sembelih. Pasal apa Nabi sembelih 63 ekor? Isyarat pada umur Nabi. Nabi nak bagi tahu dah tu. Tapi orang yang tahu, tahulah. Bahasa isyarat. Kan? Orang yang tak tahu, tak tahu. Lepas, jadi orang yang tahu, dia tahu masa Nabi tu ada lagi tahu. Mungkinlah. Orang yang tak tahu, dah mati baru tahu. Dia sama macam tu, orang yang alim. Orang alim, tuan-tuan semua, benda buruk datang, dia dah tahu dah. Ini benda buruk. Orang jahil, dia tak tahu apa buruk-buruk. Bagus. Kan? Tapi bila dah jadi perak, Allah, betul lah dia cakap. Itulah bezanya. Nabi dah bagi tahu isyarat tu, itu umur dia 63 tahun. Jadi orang yang tahu, tahulah. Kan? Macam Sayyidina Abu Bakar tu semua, bila turun iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sayyidina Abu Bakar menangis. Pasal apa menangis? Pasal Sayyidina Abu Bakar kata, kalau dah selesai tugas Nabi, orang Islam dah masuk Islam berduyun-duyun, apa lagi Nabi akan buat di sini? Tak adalah, kembalilah. Sedihlah Nabi. Sedih Sayyidina Abu Bakar kerana Nabi nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang ni tak faham yang tu, dia faham Allah bagus, Islam akan menang apa semua. Itu kan berbeza pemahaman. Sayyidina Abu Bakar sedih. Jadi dengan bahasa isyarat tu, ada orang yang faham, yang tak faham, tak faham. Jadi nak buat lebih pada tak ada masalah, buatlah. Lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak pahala. Buat boleh 4 ekor, tak ada masalah. 5 ekor, 6 ekor. Bagi kat saya seekor pun tak apa. Okey, insya-Allah. Ada soalan lain? Tak boleh dua nama, kena seorang je. Satu bahagian dua orang tak boleh.
Satu bahagian kena satu nama aja. Jadi buat mengundi lah. Isteri gini, dia duit tak, katalah duit tak apa cukup, bahagian 700. Jadi nak kongsi, suami 300,500, isteri 300,500, kan? Jadi dia tak boleh masuk dua nama untuk satu bahagian. Nak faham tu? Satu bahagian seorang penama saja. Seorang je boleh memiliki korban tadi. Jadi macam mana nak buat? Undilah undi. Undi. Angkat duit seling. Nak pun nama siapa ni? Suami ke isteri? Kan? Contoh tu undi. Ambil duit lambung pum pam. Kalau kepala suami, kalau ekor suami. Betul? Jadi tubik ekor suami, kepala suami juga. Jadi contoh gitulah, kepala suami, ekor isteri, kan? Contohlah, itu nak buat mudah, nak berbincang dalam keluarga. Tak perlu mengundi pun, kalau boleh kata sepakat. Tiba-tiba naik kepala. Okey, isteri lah kepala contoh. Jadi pun nama isteri. Apa itu suami dapat pahala sedekah. Sedekah duit 300,500 tu, pahala sedekah. Tapi pahala korban tak. Dia lain tuan-tuan semua. Pahala ni diikut amalan. Tuan-tuan buat amalan sedekah, dapat pahala sedekah. Di akhirat besok-besok pahala sedekah macam ni, macam ni, macam ni, ditimbang. Pahala korban ini macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia lain. Jadi suami tadi yang tak masuk nama dia dapat pahala sedekah, dapat pahala. Yang isterinya dia dapat pahala berkorban dan juga pahala bayar duit korban tu tadi. Dua pahala. Kenapa dua pahala, Ustaz? Sebab korban tak semestinya pakai duit. Boleh korban tak ada duit? Boleh tak? Boleh korban tak ada duit? Boleh. Abang Azizi ada kambing 4 ekor. Dia bagi hadiah kat saya. Ustaz, saya hadiahkan kambing seekor ke Ustaz. Terima kasih. Sampai hari raya, saya pun boleh. Saya tak keluar duit 10 sen pun. Tapi saya dapat pahala korban. Kambing saya tak beli. Sebab tu kalau ada orang bagi lembu kan, syarikat bagi lembu kan, bagi kat seorang, tuan-tuan buah nama. Buah nama tuan-tuan, buah nama EJK lah. Dulu, utamakan EJK dulu lah kan. Dia orang berpenat lelah apa semua, buah nama, buah 7. Dia dapat pahala korban 7 orang tadi, EJK tadi. Hak syarikat bagi lembu tu dapat pahala sedekah. Jadi tak semestinya korban tu melibatkan wang ringgit. Tak semestinya. Tuan-tuan kena faham. Tak semestinya. Wang ringgit tu satu pahala lain. Sembelih binatang, korban, itu pahala lain. Korban ni maknanya sembelih binatang, itu korban lah tu. Sebab tu tuan-tuan tak boleh samakan hukum fiqh dengan ceramah motivasi korban. Ada orang mari ceramah kan, kita kena berkorban wang ringgit apa semua untuk melaksanakan korban, kena mengeluarkan wang ringgit apa semua. Itu ceramah motivasi, bukan hukum fiqh. Lain tuan-tuan semua. Jadi kita faham, maknanya kalau nak korban kena keluar wang ringgit. Tak semestinya. Cuma kebiasaannya macam-macam tu lah. Kalau nak korban biasanya keluar duit. Jarang berlaku. Tapi kalau ada syarikat bagi, setengah-setengah masjid kan syarikat bagi kan, apalah nama EJK, dapat pahala. Ada orang kata dapat pahala apa, dia tak payah duit pun. Tak, pahala korban dapat. Sebab korban tak semestinya duit. Tapi kalau dia keluarkan duit, dia dapat 2 pahala. Pahala korban 1, pahala membelanjakan duit di jalan Allah. Boleh. Tapi untuk dua nama untuk satu bahagian tak boleh. Satu je. Okey? Boleh? Yang pertama, adakah betul katanya korban ni seeloknya kita buat tiap-tiap tahun? Satu. Kedua, tadi Ustaz ada sebut pasal nazar kan? Nazar Ustaz sebut tadi, nazar untuk korban. Macam mana di luar nazar untuk di luar korban lah? Macamnya dia menazar untuk kalau atas apa yang dinazar tu nak sembelih seekor lembu. Jadi dia masuk masa musim korban kita ni. Macam mana status itu? Okey, soalan pertama, betul ke sunat korban setiap tahun? Ya, memang tiap-tiap tahun. Mazhab Hanafi wajib korban. Betul tuan-tuan semua tengok orang Bangladesh, Pakistan semua kan? Dia mesti buat. Kalau ada duit mesti buat, wajib.
sebaik kita mazhab Syafi'i. Sunatnya. Walaupun sunat dilaksanakan setiap tahun bagi yang mampu. Tahun ni kita mampu buat, tahun depan mampu lagi buat. Yang tak mampu tak sunat lah. Ada orang kata baik kita tolong orang susah apa semua. Tolong orang susah pahala lain, korban pahala. Macam tuan-tuan pergi haji, pahala lain, kan? Tolong orang susah pahala lain. Ada orang kata tak payahlah kita pergi umrah banyak-banyak kali, tolong orang susah lagi bagus. Memang betul. Tapi masalah yang cakap macam tu dia tak tengok benda lain lagi. Patutnya kalau nak tolong orang susah, dia cakap, aku ni daripada makan daging tiap-tiap hari, makan ikan lah, hak lebih duit tu bagi ke orang susah. Tapi dia pergi usik ibadat haji, umrah, apa usik tu. Itu pun ada silap dalam cara kita berfikir. Patutnya aku ni makan beras basmati ni, tukarlah beras bernah lah. Hak bajet duk makan beras basmati tu boleh bagi ke orang miskin. Tapi dia tak usik kan? Dia pergi usik ibadat umrah, dia usik ibadat korban. Tak payah kita korban, baik tolong orang sebelah rumah susah. Padahal ini syiar. Sebab itu kalau tuan-tuan nak buat di luar negara, pastikan jangan mati syiar di tempat tuan-tuan semua. Saya bimbang tuan-tuan semua, bila banyak sangat buat luar negara, sampai seko je, lama-lama seko kambing je, habis pergi luar negara semua. Tak apa tuan-tuan nak buat negara, tapi pastikan jangan mati syiar di tempat kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kemakmuran di sini. Allah Ta'ala nak tengok kemakmuran di sini. Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, Allah Ta'ala nak tengok nikmat tu atas badan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah Ta'ala kamu cerita, tunjuk. Jadi nikmat Allah Ta'ala dapat kat sini, kita zahirkan di sini. Buat kalau negara, buatlah. Tapi jangan sampai mati. Sebab ada setengah-setengah tempat 2 ekor pun tak dapat lagi. 2 ekor pun tak ada, Ustaz. Macam mana? Semua buat luar negara berlaku. Bahaya. Lama-lama tak buat. Ini syiar, tuan-tuan, syiar. Senyap sunyi je korban. Habis maya raya balik tengok TV semua, tak ada korban. Tak ada buat apa, buat luar negara semua. Mati syiar. Jadi tuan-tuan semua, apa tadi soalan pertama tadi? Yang setiap tahun. Okey, sunat buat setiap tahun bagi yang mampu, selesai. Yang kedua, nazar. Tapi dia bukan nazar korban, nazar dia nak kenduri ke apa kan? Dia pun masuk dalam bahagian kita. Tak ada masalah tuan-tuan semua. Dia satu bahagian tu ibarat seekor kambing. Maka tuan-tuan semua, kambing ni boleh tuan dia nak sembelih untuk daging saja. Kambing ni boleh tuan dia nak sembelih untuk akikah saja. Kambing ni boleh tuan dia nak sembelih untuk nazar. Jadi tak ada masalah. Maka dalam satu ekor kambing, satu ekor lembu, kambing pula satu ekor lembu, ada 7 peserta. 4-nya korban, 2-nya akikah. Berapa dah? Sekornya nazar. Nazar yang bukan nazar korban, nazar lain. Tapi kalau campur macam tu, ini wajib kena bagi 7. Sebab apa? Sebab kalau nazar tu tadi kan, dia kena ambil tuan-tuan semua. Kalau dia nazar korban, katalah nazar korban senang, dia tak boleh makan satu bahagian ni. Jadi kena tentu dulu, ni bahagian dia, hak ni kena cabut, dia tak boleh ambil sikit pun. Kena bahagi 7. Jadi ni bahagian ni, contoh Abang Azizi nazar korban, kita katakan ni bahagian ni nazar korban, kena bagi 7 cukup. Ni setompok ni Abang Azizi tak boleh ambil sikit pun. Sebab ni nazar, korban nazar. Ahli keluarga dia pun tak boleh. Jadi kena tak asing. Kalau masuk semua campur, macam contoh tadi kan, buat tadi semua tadi, masalah. Warak jangan ambil seketul pun daging, takut terambil hak bahagian kita tadi. Kan bila ada campur kan, kita tak tahu daging mana ni. Dia tak ada tulis chop situ, daging satu, lembu satu, lembu tak ada. Belum masuk, takut termasuk
bahagian hak nazar tadi, lembu nazar tadi kita makan. Jadi kalau ada macam tu kena bagi 7 lah. Kalau wajib kena bagi 7. Kalau ada jenis berbeza-beza. Jadi bila dah bagi 7, hak bahagian dia tu, hak ketul setumpuk tadi, hak nak ambil, dia nak ambil daging saja. Dia tak nak korban, dia nak ambil daging saja. Dia nak pergi jual kat kedai. Boleh? Jadi dah bagi 7, hak setumpuk dia ambil, pergi jual kat kedai. Ibarat 7 ekor kambing. Kambing tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma dia duduk kongsi di situ seekor. Sembelihnya leher 1. Kalau kambing leher 7. Jadi kalau kita matalah ibadah ni sebut dengan jelas, boleh. Bahkan kalau ada orang kafir seorang masuk situ pun boleh. Tapi jangan bagi dia sembelih lah. Jadi dah ada 6 je, satu bahagian tak ada orang. Kita berjiran, kita kata, Cina, you mau daging ke? Daging apa? Kita orang mau buat korban ni, tapi satu bahagian tak ada orang nak masuk. You mau daging? Boleh? You belilah 700 satu pun. Boleh? Dia bayar 700. Jadi satu bahagian tu bahagian yang bukan korban. Ibarat 7 ekor kambing perasingan. Cuma kita dia duduk di seekor lembu. Boleh? Yang nazar tadi dia tak boleh makan daging. Masuklah yang dia bagi nafkah. Kalau nazar korban lah. Dia bagi nafkah, maksudnya isteri dia lah. Tapi daging tu dia boleh jual. Jual tak boleh. Dia kena bagi kat fakir miskin semua. Semua fakir miskin. Mentah, bagi kat fakir miskin semua mentah. Lepas tu nak makan kena fakir miskin pula sedekah kat kita. Panggil seorang fakir miskin. Ini daging korban nazar saya ni. Saya nak sedekah kat awak ni semua ni. Saya tak boleh ambil sikit ni. Tapi lepas kau ambil, kau bagi balik kat aku sikit. Coating. Boleh? Dia pun ambil. Lepas dapat dia pun ambil lah 2 keping. Ambil bang? 2 keping. Cukup kata dia. Dia bagi kat kita. Dapatlah makan 2 keping. Boleh pula. Tadi dia dah dapat milik dia. Sekarang dia bagi kat kita atas nama hadiah. Tak apa. Tak ada masalah. Rasulullah macam tu tuan-tuan semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Jadi Salman Al-Farisi masa awal dia masuk Islam, dia dengar kata Rasulullah ni betul-betul Rasul dalam kitab Injil. Rasul ni dia tak boleh terima sedekah, dia boleh terima hadiah. Dia pun bawa kurma, pergi bagi kat Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sedekah. Kata Rasulullah, kami tak boleh terima sedekah. Nabi-nabi tak boleh terima sedekah. Salman Farisi balik. Betul. Satu tanda. Besok bawa kurma juga. Ya Rasulullah, ini hadiah. Rasulullah pun terima. Dan bagi-bagi makan kat kawan-kawan sekeliling. Kenapa semalam tak boleh terima? Pasal diberi atas nama sedekah. Kenapa hari ini boleh terima? Kerana diberi atas nama hadiah. Sama juga tuan-tuan semua. Petugas. Kalau tuan-tuan ambil daging, ni upah upah. Tak boleh. Ni sedekah pada petugas. Boleh. Pernah 1 tahun tuan-tuan semua, di satu tempat, petugas keping tak dapat daging korban. Punca daripada pengurus korban tadi tak faham hukum. Dia kata tak boleh bagi ke petugas pekerja upah. Jadi tak boleh. Kita semua ni buat sukarela kerana Allah Ta'ala. Baliklah, awak balik pisau balik semua. Isteri pun tanya, mana daging bang? Tak boleh, kata dia. Kita bekerja, tak boleh dapat upah daging korban. Tuan-tuan semua, kalau beri atas nama upah tak bolehnya. Dia biasa akad, biasalah. Macam Rasulullah tadilah, haji pertama akadnya sedekah, tak boleh lah. Hari kedua bawa kurma, akadnya hadiah, boleh lah. Kurma juga. Tak ada beza pun, 2 hari kurma. Cuma tak tahulah kurma sama ke tak disebut dalam riwayat. Tapi kedua-duanya adalah kurma. Jadi kita bagi kat pekerja tu atas nama sedekah, tak ada masalah.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bagilah tuan-tuan semua kat pekerja ni daging, kalau tak alasan tak boleh terima upah, tak ada siapa nak kerja tahun ni. Tak ada. Dia tanya, boleh dapat tak daging? Tak boleh. Balik pisau. Langgur kita 2-3-4 orang. Siapa nak lapah lembu ni? Tak ada. Itu kena faham hukum tu. Yang tak bolehnya kita bagi atas nama upah. Ataupun penyembelih tu letak syarat, saya sembelih seekor lembu, upahnya setiap lembu sekilo daging. Dia letak syarat, dia nak upah sekilo daging. Itu baru nama upah. Dia tak letak syarat. Saya sembelih ni sukarela je, tak ada apa. Dia pun sembelih. Lepas dia sembelih sukarela, kita pun faham lah sukarela sekarang ni, kan, masuk tandas pun bayar. Kita pun lepas sembelih, ambil lah cabut sikit bagi ni ustaz, bahagian sedekah lah. Pun kata ni upah sembelih, tak boleh lah, haram. Upah tu haram. Nama sedekah tak apa. Beza akad, beza hukum. Mana ustaz tahu beza akad? Itu kisah Salman tu ada sabit dalam hadis. Salman dia duduk di mana? Farsi, di Farisi. Farisi ni di Iran sekarang. Dia agama Majusi. Bapa dia Majusi. Kemudian dia tak suka Majusi ni sembah api. Dia ikut pendeta orang Bani Israel, Nasrani, masuk Kristian. Dia duduk bawah jagaan 3 padri. Padri baru dekat nak mati, dia kata sebenarnya padri tu kata bukan agama kita yang betul sebenarnya. Yang paling betul sekali agama yang sedang dibawa oleh Muhammad, dia ada di Madinah. Jadi Salman pun daripada Parsi berjalan lah, pergi daripada Iran jalan pergi, sampai tengah jalan, tengah padang pasir, jalan seorang kena tangkap jadi khadam. Itu tak boleh jalan padang pasir seorang-seorang dulu. Orang tengok seorang-seorang dia tangkap, jual manusia dulu. Jadi bila jual, jadilah kerja kat ladang kurma. Hari-hari dia intai Rasulullah sampai. Dia duduk sedia dah kurma hak dapat upah. Tetapi bila Rasulullah sampai, dia pun nak test lah. Hak disebut dalam kitab Injil tu, tanda Nabi Muhammad ni begini. Disebut dalam kitab Injil. Antaranya ialah menerima sedekah, menerima hadiah, tak terima sedekah. Jadi bawa kurma tu. Yang membezakan hari pertama dengan hari kedua ialah nama akad. Boleh tuan-tuan bagi ke pekerja atas nama upah haram, bagi atas nama sedekah halal. Boleh, insyaAllah. Jelas tu Ada soalan lagi ke? Ada lagi? Bahagian dalam sekor ni, bahagian biasanya sama rata kan. Ada setiap toko tu sama lah. Kepala tu belah cukup. Bagi kat siapa? Kat peserta. Dia tuan-tuan semua bagi kat peserta ni, kita bincang elok-elok lah dengan peserta tu. Asalnya daging tu milik siapa? Peserta. Tapi kita peserta pun kena faham lah, walaupun milik kita kan minta tolong surau. Jadi cubalah bertoleransi dengan surau. Surau nak buat macam ni pembahagiannya, kan? Ni bahagian begini kita nak buat macam ni. Bagi kat peserta 2 kilo, hak lebih lagi nak masak apa semua, kan? Memang betul kalau peserta kata saya tak benar, kan? Ini daging saya nak ambil semua. Memang itu hak dia, pasal daging dia. Tapi kita kena faham lah, toleransi. Kita dah minta tolong orang, surau nak masak, nak jamu ke orang apa semua, kan? Ada program di surau, cubalah boleh toleransi. Surau kata okey, kita nak bagi peserta 2 kilo saja, hak lebih lagi kita nak masak apa semua, boleh ke tak? Boleh lah, tak ada masalah. Kan senang gitu. Tak boleh. Saya nak semua. Ini lembu saya, bahagian saya yang bayar. Aduh, buat sendirilah. Senang cerita. Buat sendiri. Tak boleh nak toleransi, buat sendiri. Buat macam kat kampung gitu. Kan kita minta tolong orang, adalah tolak ansur bagi toleransi. Memang kalau kita baca dalam kitab fiqh macam tu lah. Hak dia lah, dia yang bayar. Sekor tu dia boleh ambil semua, dia nak bagi kat siapa apa semua. Mana satu bahagian lah kalau lembu. Kalau kambing, mana sekor tu hak dia semua. Tapi kita gitulah, hidup kita ni kan kena ada banyak toleransi. Macam tu.
Kalau dah surau tolong kita dah apa semua ni, surau nak kata nak masak, nak bagi ke orang apa semua, kita bagi kat peserta 2 kilo saja, okey. Dia tak ada hak tertentu. Itu makna perbincangan. Kalau ikut hukum asal, semua itu milik dia. Okey, insya-Allah. Ya, anak-anak yang belum balik boleh letak nama korban, tapi duit tu pakai duit bapak dia. Nama dia boleh masuk, tapi duit pakai duit bapak, tak boleh pakai duit budak tu. Sebab duit budak hanya boleh pakai untuk benda yang bermanfaat untuk diri dia saja. Beli baju sekolah, makan minum dia. Pahala dia tak perlu lagi, pasal dia belum balik lagi pun. Jadi tak perlu kita buat pahala apa kat dia dengan duit dia. Dia kira membazir duit. Hak tak pakai duit tak apa, semayang apa semua boleh dia buat pahala. Tapi hak pakai duit tak boleh. Dia nak semayang belum balik, okey, dia dapat pahala. Tapi pakai duit, korban pakai duit kan, kita pun ambil duit dia. Duit dia banyak, duit raya dia pun ni dapat 2, 3, 4 ribu kata dia. Bang, buat korban sikit kata dia. Budak tu baru umur 7 tahun, 8 tahun, kita pun ambil duit dia buat korban. Tak boleh, haram. Guna duit budak untuk buat benda yang tidak ada manfaat untuk budak tadi. Jadi kalau duit bapak tak apa, buh nama dia je. Pahala dapat kat dia. Jadi untunglah budak tu, akaun pahala dia mula awal lagi. Budak-budak dia ada pahala, dosa dia tak ada. Jadi start awal lagi lah, pahala dia dah ada dah. Dia bawa sampai lepas balik. Pemurah Allah Ta'ala. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, semayang dia sah kan, ada pahala. Tapi dosa belum lagi. Dosa bila start catat balik. Kalau dia mengumpat orang pun masa umur 7 tahun tak berdosa. Dia duduk membawang, tiru mak ayah dia membawang, dia pun membawang juga. Dia tak berdosa. Tak berdosa. Tapi pahala dia dapat awal. Okey, itu insya-Allah. Ya. Last. Lah betul ni, lewat dah ni. Patut mata dah pedih-pedih kan. Ngantuk. Tak perlu. Dia niat yang pentingnya. Niat. Jadi siapa yang nak niat tu? Kena ada lah AJK seorang, AJK niat. Kalau AJK niat tu penyembelih tu, penyembelih lah niat. Tak sebut pun tak apa, niat dalam hati tu, niat dalam hati. Kita pegang kertas, niat dalam hati, inilah korban. Tak bunyi apa pun, niat tak ada bunyi. Kalau bunyi tu lafaz niat. Habis selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata, tak ada bunyi pun. Bunyi apa ni ya? Semayang tu niat bunyi ke? Allah saja aku semayang fardu subuh bunyi? Tak ada. Dia bukan wajib lafaz. Kena faham? Rukun korban niat. Rukun semayang niat. Kalau buat akad itu muamalat. Wakil kena ada akad. Sebut di mulut saya wakil, itu akad lain. Ni niat lain. Dia beza niat dengan akad lain. Akad memang kena keluar di mulut. Kalau niat di dalam hati. Tapi kalau tuan-tuan nak sebut tak ada masalah. Sambil sebut sambil jalan di hati sekali kan. Inilah korban si fulan bin si fulan. Mana hati pun niat sama. Okey tu. Karena Allah Ta'ala. Senangnya macam ni tuan-tuan semua. Yang niat tu seorang AJK yang menguruskan tu dia niat. Inilah korban si fulan bin si fulan. Habis dia baca tu dia niat kan. Kan sebelah Bismillahirrahmanirrahim sebelah ya. Senang cerita. Okey, selesai tak? InsyaAllah cukup Dia tak perlu pada akad. Dia hanya niat pada sembelih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.